Fokus kerajaan adalah untuk memacu pelaburan, memperkukuh sektor-sektor tumpuan dan memudah akses perniagaan. Bagi setiap cabaran yang dihadapi, akan berbangkitnya peluang. Dalam konteks COVID-19, walaupun perniagaan terkesan, namun ada sektor industri yang masih tumbuh pesat seperti peralatan perubatan, e-commerce dan penghantaraan serta teknologi pendidikan. Senario ini, di samping pergelutan perdagangan dunia, mewujudkan peluang bagi Malaysia untuk mengambil kesempatan menarik syarikat, pelaburan serta peluang ekonomi baharu. Ini antara tumpuan kerajaan di bawah matlamat 2 ini. Untuk itu, RM1 bilion disediakan sebagai pakej galakan pelaburan berteknologi dan nilai tambah tinggi. Dana ini antaranya bertujuan menyokong pelaburan R&D dalam bidang aero angkasa serta kluster elektronik di kawasan perindustrian Batu Kawan Pulau Pinang dan Kulim, Kedah. Sebagai tambahan, dana teknologi tinggi bernilai RM500 juta akan disediakan oleh Bank Negara Malaysia bagi menyokong syarikat sektor teknologi tinggi dan berinovasi. Penyediaan dana ini akan membolehkan Malaysia kekal kompetitif dalam rantaian nilai global serta memelihara ekosistem rantaian bekalan dan melindungi pekerjaan kemahiran tinggi. Kerajaan komited menjadikan Malaysia sebagai destinasi aktiviti perkhidmatan bernilai tinggi. Sehubungan itu, inisiatif berikut akan dilaksanakan. Pertama, melonggarkan syarat galakan cukai untuk hub prinsipal dan melanjutkannya sehingga 31 Disember 2022. Kedua, pengenaan kadar cukai bagi penubuhan Global Trading Center pada kadar konsesi 10% bagi tempoh 5 tahun dan boleh diperbaharui bagi tempoh 5 tahun lagi. Ketiga, menaikkan had nilai jualan bagi aktiviti tambah nilai dan aktiviti tambahan yang dijalankan di zon perindustrian bebas dan gudang pergilangan berlesen daripada 10% kepada 40% daripada nilai jualan tahunan. Dan keempat, melanjutkan layanan kadar cukai pendapatan istimewa pada kadar rata 15% untuk tempoh 5 tahun kepada individu bukan warga negara yang memegang jawatan utama bagi pelaburan baharu strategik oleh syarikat yang memindahkan operasi ke Malaysia. Melalui penjana, kerajaan telah menawarkan kadar cukai istimewa kepada syarikat penghilang terpilih yang memindahkan lokasi perniagaan ke Malaysia dan membuat pelaburan baharu. Sukacita dimaklumkan, permohonan untuk insentif tersebut akan dilanjutkan selama 1 tahun lagi sehingga 31 Disember 2022. Skop galakan cukai turut diperluas kepada syarat syarikat dalam sektor perkhidmatan terpilih yang memberi kesan pengganda signifikan dengan pemberian kadar cukai pendapatan kosong hingga 10% untuk tempoh 10 tahun. Satu kajian menyeluruh ke atas struktur galakan cukai sedia ada sedang dilaksanakan bagi menyediakan rangka kerja galakan pencukaian yang kompetitif, telus dan lebih menarik. Bagi memberi ruang kepada kajian tersebut, galakan cukai sedia ada yang akan tamat pada tahun ini akan dilanjutkan sehingga 2022. Lanjutan tempoh ini merangkumi galakan cukai aktiviti MRO bagi aero angkasa, pembinaan dan pembaikan kapal, status Bionexus dan galakan cukai bagi koridor pembangunan ekonomi. Datuk Yang di-Pertua, skim pembangunan nasional bernilai RM1.4 bilion oleh Bank Pembangunan Malaysia akan diperkenalkan bagi menyokong pelaksanaan pembangunan rantaian bekalan domestik dan meningkatkan penghasilan produk tempatan seperti peralatan perubatan. Selain itu, skim pembangunan maritim dan logistik, skim pembiayaan pembangunan mampan, skim infrastruktur pelancongan dan dana pengangkutan awam akan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2023 dengan ketersediaan dana sebanyak RM3.7 bilion. Daripada keseluruhan dana skim-skim tersebut, RM500 juta dikhususkan kepada usahawan Bumiputera bagi meningkatkan pelibatan dalam sektor utama. Seterusnya, untuk terus membantu PKS terkesan, kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar bernilai RM2 bilion di bawah BNM akan diperkenalkan melalui pinjaman daripada institusi perbankan.
Datuk Yang di-Pertua, semasa sesi jelajah belanjawan ke kawasan perindustrian di seluruh Malaysia, isu utama yang dibangkitkan ialah keperluan menambah baik infrastruktur. Bagi meningkatkan daya saing industri, sukacita saya mengumumkan inisiatif seperti berikut. Pertama, RM100 juta bagi penyelenggaraan infrastruktur kawasan perindustrian. Kedua, RM42 juta di bawah program Jendela bagi menambah baik kesaling hubungan internet di 25 kawasan perindustrian. Ketiga, pembangunan sebuah loji rawatan air di daerah Kubang Pasu bagi menyokong keperluan pelaburan projek zon ekonomi sempadan khas Kota Perdana di Bukit Kayu Hitam Kedah dan penduduk di kawasan tersebut. Dan keempat, RM45 juta diperuntukkan bagi memenuhi keperluan pembekalan air bagi sektor petrokimia yang tertumpu di zon perindustrian Gebeng. Kerajaan akan melaksanakan kemudahan Authorised Economic Operator atau AEO ni di peringkat nasional bertujuan mempermudah proses akreditasi AEO dan diperluas kepada pembekal perkhidmatan logistik dan operator gudang yang diluluskan. Selain itu, bagi menambah baik kecekapan perniagaan rentas sempadan dan meningkatkan produktiviti sektor logistik, Jabatan Kastam Diraja Malaysia akan mengintegrasikan 43 agensi pengeluar permit dan lesen dagangan dalam platform AEO.